أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memilih kita berada di rumah Allah ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita membaca hadis yang ke-62. Bab yang ke-62, hadis yang ke-84. Masalah yang ke-249. Kita langkau satu hadis. Jadi saya tak baca hadis berkenaan dengan abdi, dengan hamba. Kita terus masuk hadis yang ke-84, masalah yang ke-249. Bab ma jaa annal walada lil firash. Bab yang datang ia pada menyatakan bahawa anak itu bagi yang empunya hamparan. Anak ialah bagi tuan punya hamparan. Tuan punya hamparan tu apa makna? Lil firash, tuan punya hamparan. Hamparan ni dalam bahasa kita, kita kata tilam, kita kata toto, kita kata kapet, kita kata katil, kita kata gebah. Itu dipanggil firash. Ni kapet ni. Kita baca dah bulan lepas. Bulan lepas kita baca seorang suami dan seorang isteri. Isterinya menyusukan anak, dipanggil anak susuan. Dia bela satu anak, dia bela, dan isteri dia susukan. Maka anak tadi dipanggil anak susuan. Isteri dia yang menyusukan anak tadi, nama dia ialah ibu susuan. Dan suami tadi, yang mana isteri dia menyusukan budak tadi, suami tadi dipanggil sahibul laban. Sahibul laban maknanya tuan punya susu. Jadi ada orang tanya saya, ustaz, susu tu isteri punya, pak siapa yang namanya suami pula dapat tuan punya susu? Memanglah isteri tu punya susu, tapi isteri tu mesti ada pemilik. Pemilik pada isteri tadi nama dia suami. Maka apa yang ada pada isteri tadi adalah milik suami, termasuklah susunya. Maka sebab itulah dipanggil sahibul laban, tuan punya susu. Begitulah dengan lil firash. Isteri ni adalah hak milik suami. Maka isteri ini dia ada seorang pemilik, nama dia firash, tuan punya hamparan. Tuan punya hamparan ini ialah suami. Jadi anak, seorang isteri mengandung anak dia, anak siapa? Anak suaminya. Itu tajuk malam ni. Seorang isteri mengandung anak tu, anak siapa? Anak itu anak suaminya lah. Persoalannya ustaz, memanglah
mereka suami isteri, tetapi isteri itu mengandung dengan anak orang lain, dengan benih orang lain. Isteri tadi curang, ustaz. Dia pergi buat projek, dia mengandung, tapi disebabkan dia ada suami, jadi suami tak tahu yang itu bukan anak dia, yang itu anak orang lain. Jadi adakah anak itu anak suaminya atau anak orang lain yang berzina dengan suaminya? Inilah pelajaran kita malam ni. Agak-agak faham tak dia ni? Ni adik kecil ni faham tak? Ni tajuk berat ni. Dia duduk depan sekali. Nah, hak tok dia pun duduk belakang. Patut tok dia lah duduk depan, dia pula duduk depan. Aduh. Ni kira kena respect kat dia. Nama apa? Ha? Johan. Patutlah nombor 1. Namanya pun Johan. Baik, bagus. Johan bagus. Good boy. Baik. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al waladu lil firash walil ahir al hajar. Daripada Abi Hurairah katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak bagi hamparan dan bagi yang berzina itu adalah batu. Hadis hasan dan sahih. Nabi berkata, kalau satu perempuan yang mengandung, maka anak itu ialah anak suaminya. Dan bagi orang yang berzina itu, mereka mendapat apa? Lil hajar, mereka mendapat batu. Apa makna batu? Direjam sampai mati. Baik, Nabi kata anak adalah bagi hamparan, dan bagi yang berzina hukum dia batu, rejam sampai mati. Ketahuilah wahai saudaraku, firash itu artinya hamparan, dan dikehendaki dengan hamparan itu ialah yang empunya isteri atau yang empunya jariah. Tadi saya kata yang empunya susu, nama dia sahibul laban, suami yang menyusukan isteri dia, yang menyusukan anak orang, maka suami ni dipanggil sahibul laban, tuan punya susu. Walaupun isteri dia yang menyusukan anak orang, tapi suami tetap dipanggil tuan punya susu, sebab isteri itu milik suami. Begitulah juga dengan isteri. Isteri ini dipanggil hamparan. Maka siapa yang empunya hamparan? Yang empunya hamparan ialah si suami. Maka isteri itu adalah hak suami dia. Kita baca dalam surat khabar hari ni, ya, dalam blog pun banyak, dalam paper hari ni pun banyak, yang isteri ni pergi panggil pak ua dia Bangla, yang duk kerja kat ladang, main projek dengan dia dalam rumah. Yang suami tidur bilik asing, isteri tidur bilik asing. Dalam satu rumah, dia panggil pak ua dia main buka pintu, pergi projek dengan dia tengah malam. Anak jantan dia pergi bangun kencing, tengok mak dia buat apa ni, mak. Anak pergi report dekat pak buat apa lagi, pergi kejar lah, abang saya kena rogol. Padahal bukan kena rogol, memang suka rela, suka sama suka. Dia belasahnya Bangla tu. Kemudian hantar ke hospital, buat report polis, isteri saya kena rogol, abang saya kena rogol. Bila polis periksa, bila polis cek, tak ada tanda-tanda rogol. Badan ni tak ada luka apa, habis-habis kuat luka tengkok je. Kan, tak ada tanda-tanda dia rogol. Jadi tuan-tuan, yang mana berasing tidur malam-malam, start malam ni tidur sekali. Akak-akak tidur sekali, tak tahu lelaki tidur dengan siapa. Dia kunci dah dalam, kita nak tahu apa? Lah bukan boleh kira lah, hara lah. Betul Johan? Betul? Dia mengangguk tuan. Pada zaman dahulu, sebelum daripada Islam, yakni zaman jahiliah, boleh bersewa-sewa jariah buat bini. Ni zaman jahiliah dulu. Zaman jahiliah dulu ada dua. Satu isteri, satu lagi perempuan dipanggil jariah.
Jadi jariah ni dia boleh bersetubuh macam laki bini, tapi dia bukan status isteri, dia status jariah, macam hamba abdi itulah. Dia bukannya isteri lah, ada rumah, ada makan, ada minum. Jariah ni ialah boleh pakai buang, boleh pakai. Hang nak rasa jariah aku, hang ambil lah. Jariah ni boleh jual pula, boleh dimerdeka pula. Isteri, satu lagi jariah. Ini cerita zaman jahiliah, sebelum Islam datang. Orang perempuan pada masa itu nilai dia murah, boleh tukar tangan. Hang nak rasa, hang ambil lah, aku tak mau dah, aku nak jual dah ni, hang belilah pula. Ini zaman jahiliah dulu kala. Sekiranya seseorang itu hendak menyewa seorang jariah kerana nak tidur dengan dia beberapa malam, maka boleh diluluskan. Maka apabila bunting jariah tadi dengan sebab mereka berseketiduran, maka dilihatlah rupa anaknya. Maka siapakah rupa anak itu, maka anak itu menjadi bapa dia. Orang laki-laki yang menyewa tadi menjadi bapaknya, dan anak itu pun dikata anaknya, bolehlah diambil akan dia. Tu dia tuan-tuan, ini cerita zaman jahiliah dulu. Dia boleh gilir 5 malam dengan mak topoi, rehat sekejap, 5 malam lagi dengan sidik Segaraga, besok 5 malam pula pergi sewa dekat Ismail Ulam Raja, mengandung perempuan ni. Bila mengandung beranak perempuan ni, maka mereka tengok anak ni serupa siapa, mak topoi ke, Ismail Ulam Raja ke, sidik Segaraga. Kalau muka dia macam sidik Segaraga, dapat dekat sidik Segaraga. Masa tu bukannya ada ujian DNA, dia tengok muka, hidung kembang macam Ismail Ulam Raja, yang ni Ismail Ulam Raja lah, sebab pak dia nama Ismail Ulam Raja. Kan sidik Segaraga, walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu, itu cerita dia. Nah, Ismail Ulam Raja ni tuan-tuan, penasihat 25%. Baik tuan-tuan, jadi dia sebut di sini zahir Islam, bila datang Islam, batal segala adat jahiliah itu. Bila Nabi sampai, bila Islam sampai pada kita, batal segala adat-adat jahiliah tadi. Dan tiada boleh lagi siapa-siapa yang nak menyewa, nak seketiduran dengan hamba. Maka apabila diperbuat dengan demikian, hukumnya jatuh zina. Dan juga bernama zina kelakuan zaman jahiliah, seperti yang demikian itu di dalam masa Islam. Maka siapa-siapa lagi yang tidur macam itu bukan halal tanpa nikah, maka jatuhlah mereka itu berzina. Islam datangkan hukum yang lebih baik daripada zaman jahiliah. Setelah berkembangnya hukum-hukum Islam pada setengah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada tahu pula setengah-setengah daripada sahabat Nabi, ya, maka bila Islam ini hukumnya dah berkembang, ada setengah sahabat yang tahu, ada setengah sahabat yang tidak tahu. Ya, sebab bukan macam kita tuan-tuan, kita ni senang SMS saja, Facebook saja, apa-apa benda kita FB saja, kita tweet saja. Zaman dulu mana nak ada. Bukan semua sahabat Nabi tumpui sontak. Mereka pun ada kerja, mereka pun ada bisnes mereka, mereka pun ada perusahaan mereka. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, bukan semua sahabat-sahabat Nabi yang duduk di zaman Nabi pada masa itu yang semayang berjemaah dengan Nabi. Sebab jauh duduk laut tu, padang pasir Ausis, duduk di wadi, di lembah tu. Sebab itu ada satu orang sahabat Nabi, nama dia Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni kerja dia ialah tiap-tiap hari pergi ikut Nabi, tiap-tiap hari berdalja dengan Nabi, sampai dia semayang maghrib, dia ikut kuliah Nabi, dia dengar Nabi bersyarah, Nabi mengajar, Nabi menyampaikan ke apa ke, dia ikut. Kemudian dia semayang berjemaah isyak dengan Nabi. Selepas dia semayang isyak, dia pun bergegas naik kuda balik ke kampung dia. Dan di kampung dia pula tak semayang isyak lagi. Pasal nak tunggu, nak berjemaah dengan Muaz bin Jabal, dan nak tunggu apa-apa berita yang sampai kepada Muaz untuk mereka dengar. Ini macam itu cara dulu-dulu.
Bukan macam kita ni tuan-tuan, senang SMS je. Tulis buku, tulis surat khabar, ada televisyen, ada radio, senang cakap. Dulu kena ada yang menyampaikan. Ni tugas-tugas sahabat Nabi ni, dia menyampaikan. Jadi ada setengah sahabat Nabi yang tak dapat hukum ini, yang tak dapat hukum pembatalan boleh menyewa hamba, boleh menyewa jariah yang orang punya, kita sewa 2-3 malam, kita bayar, hukum dia dah batal, dah dimansuhkan. Ada setengah sahabat Nabi tahu, ada setengah sahabat Nabi yang tidak tahu pada masa itu. Sudahlah kembang, maka pada masa itu berlakulah perbantahan antara dua orang sahabat Nabi, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdu bin Zam'ah. Maka bertembung pendapat antara dua sahabat Nabi. Nama dia seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ialah orang yang nombor 6 masuk Islam, orang yang ke-6 masuk Islam, dan beliau merupakan orang yang berperang fi sabilillah, orang yang mula-mula melepaskan anak panah dalam peperangan Badar Al-Kubra. Jadi kebanggaan Sa'ad bin Abi Waqqas ialah dia orang yang mula-mula melepaskan anak panah berperang dengan orang kafir. Jadi kalau kita ditanya siapa yang mula-mula menembak orang kafir dalam peperangan syahid, peperangan fi sabilillah, jawapannya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas, nombor 6 masuk Islam. Dan dia adalah ahli majlis syura sejak daripada zaman Rasulullah, adalah sahabat kanan Rasulullah, sehinggalah kepada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar dan sebagainya. Dia adalah ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri, tak pernah miss Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dialah yang membuka negeri Iraq, yakni orang yang mula-mula menyebarkan Islam di negeri Iraq. Namanya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi besarnya pahala Sa'ad ni tuan-tuan. Tiap-tiap kali orang masuk Islam di Iraq itu, dia dapat pahala, sebab dia yang membuka negeri Iraq, dialah yang mengislamkan orang-orang di Iraq itu. Baik, apa sebab berbantah antara Sa'ad dengan Abdu bin Zam'ah? Kisahnya begini. Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai seorang saudara lelaki namanya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah ini menyewa seorang perempuan jariah di dalam masa jahiliyah yang dipunyai oleh seorang yang bernama Zam'ah, bapa kepada Abdu. Bila sudah disewanya jariah itu, diperbuatnya sampai mengandung dan beranak jariah itu. Apakala jariah sudah beranak, dilihat budak itu tidak ubah mukanya seperti Utbah, adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ada adik laki-laki nama dia Utbah. Masa zaman jahiliyah dulu, Utbah ni pergi sewa satu jariah perempuan, pergi projek dengan jariah tu, mengandung, beranak. Bila beranak, muka baby tu serupa dengan Utbah. Tidak berapa lama selepas itu, Utbah pun sakit. Lalu dipesanlah kepada abang dia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau aku mati, kau ambilkan anak aku pada hamba tu. Anak tu anak aku. Maka mati si Utbah. Dan anaknya tadi dia tak bela. Anak tadi ada pada Zam'ah, tuan punya jariah hamba tadi. Kemudian Zam'ah pun mati, meninggalkan anaknya yang bernama Abdu bin Zam'ah. Maka pergilah Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Abdu bin Abi Zam'ah tadi, kerana hendak mengambil anak saudaranya yang diperanakkan oleh jariah tadi. Jadi bila mati Utbah, abang dia pun pergilah nak ambil balik budak tadi. Dia pergi, tuan punya jariah Zam'ah dah mati, yang tinggal anak dia bernama Abdu.
Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku nak ambil anak adik aku. Aku ni pak saudara dia. Aku nak ambil anak adik aku. Kata Abdu tadi, anak Zam'ah, bila masa pula anak ni anak jadi anak saudara kamu? Bahkan ia adalah adik aku, kerana maknya beranak dalam milik bapa aku. Budak ni adik aku. Sebab bapa aku punya, hamba tu bapa aku punya. Jadi dia lahir daripada milik bapa aku, maka adik budak ni adik aku. Habis Sa'ad bin Abi Waqqas kata, dak. Anak tu anak menakan aku. Sebab arwah adik akulah yang membuntingkan dia, yang mengandungkan dia. Mau tak tengok muka tu serupa macam muka adik aku. Bertengkar dua orang ni tuan-tuan, berebutkan budak tadi ni. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pula bercerita yang asalnya, iaitu saudaranya yang bernama Utbah telah menyewa jariah daripada arwah bapaknya sampailah dia mengandung. Lihatlah paras muka budak ini, bukankah serupa dengan Utbah, dan tiada serupa dengan bapa kamu yang telah meninggal yang bernama Zam'ah. Maka disebabkan oleh Abdu bin Za'ah sebagai tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas menerangkan budak itu anak saudaranya, tidak juga diberinya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan Abdu mengaku budak ini adalah adiknya. Maka akhirnya kedua-dua pun menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia tuan-tuan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu ada masalah dalam apa-apa benda, rujuklah pada Allah dan Rasul. Bukan dia suruh pergi ambil pedang samurai, pergi mengamuk pula, bukan. Bukan. Nah, dia suruh bincang elok-elok. Nak jumpa Rasul mana ustaz? Mana ada Nabi dah? Nabi dah wafat. Bukankah Nabi tinggalkan Quran? Bukankah Nabi tinggalkan hadis? Rujuklah pada Quran dan hadis. Cuba tengok sahabat, masalah anak pun pergi rujuk pada Rasulullah. Depa tak guna pedang, depa tak guna kerih, padahal dua-dua ada pedang. Lagi panjang pada samurai tu. Tak, depa jumpa Nabi, sebab Nabi tu hakim. Pergi jumpa hakim, minta petunjuk. Maka katalah Abdu bin Zam'ah, ya Rasulullah, budak ni adik saya, kerana diperanakkan oleh hamparan bapa saya, diperanakkan oleh hamba bapa saya, yakni diperanakkan oleh ibunya, dan ibunya itu adalah hamba bapa saya. Maka Rasulullah pun memperhatikan rupa budak itu. Nabi pun tengok muka budak ni. Nabi kata apa? Mukanya tak ubah seperti Utbah bin Abi Waqqas. Nabi cakap, memang muka dia sebiji muka Utbah, muka cok serupa. Tetapi kata Nabi, sekarang zaman sudah Islam telah membatalkan sekalian hukum yang dahulu di zaman jahiliah. Habislah. Nabi kata tu cerita jahiliah. Duk tengok muka serupa muka siapa ni zaman jahiliah. Sekarang dah datang kepada Islam. Maka Nabi pun mengatakan dalam hadisnya, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Riwayat daripada Abi Hurairah, Nabi berkata, anak itu bagi yang empunya isteri atau empunya jariah, dan bagi orang yang berzina itu hendaklah dengan batu, yakni tak dapat tidak, kosong sajalah. Kata Nabi, zaman nak tengok muka serupa ni itu zaman jahiliah. Sekarang budak ni Islam dah, cerita ni pun dah Islam dah. Kata Nabi, mana-mana perempuan yang mengandung, yang mana dia ada suami, maka anak itu adalah anak suami dia, walaupun benih asalnya daripada benih orang lain. Inilah hukum yang dipakai sekarang ini, yang 2-3 menjak ni nak jadi pertikaian oleh setengah-setengah pendapat. Nah, okey.
Nanti kita baca. Telah dihukumkan oleh Nabi SAW antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdul bin Zam'ah yang tadi. Maka seolah-olahnya Nabi berkata, hai Abdul bin Zam'ah, budak ini adalah hak kamu. Hai Abi Sa'ad, hai Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau tiada dapat apapun bukannya anak saudaramu, kerana anak itu pada hukum syarak bagi orang yang mempunyai isteri atau jariah. Yakni jikalau isteri atau jariah beranak, maka siapa suaminya atau tuannya, suami atau tuannya itulah yang empunyanya. Dan orang yang berzina itu, jika anak itu daripadanya sekalipun, tidaklah dikatakan pada syarak, bahkan dia adalah sia-sia sahaja. Ini hadis adalah hasan lagi sahih. Baik, jadi daripada sini, kalau seseorang itu berkahwin, kalau seseorang itu berkahwin dengan satu perempuan, dengan satu laki-laki, laki-laki berkahwin dengan satu perempuan, maka perempuan itu dipanggil firash dia, hak dia. Maka mereka pun menikah 2-3 bulan menikah, setahun menikah, perempuan tadi pergi projek dengan laki-laki lain, mengandung. Dan suami dia pun dah tak tahu projek sekali juga. Maka anak yang lahir itu adalah anak si suami, anak si suami. Tapi ustaz, benihnya benih orang lain. Ustaz, Nigeria mana pun tak tahu ustaz, tengok muka sebiji Nigeria. Dah, anak tu anak kamu. Bukankah kamu juga turut bersetubuh dengan dia? Yalah, saya bersetubuh, tapi hak menang benih Nigeria tu. Tengok muka serupa ni. Dia anak kamu sebab dia isteri kamu. Boleh faham? Tak, saya tak mau mengaku ni anak saya. Kalau hang tak mau mengaku ni anak hang tak ada bukti. Bukti anak saya muka serupa. Muka serupa kok dia berkenan pun ada. Isteri duk berkenan, duk tengok National Geographic. Lawa monyet tu abang kan, corang cantik orang hutan. Lawa comel abang, pok-pok keluar macam orang hutan. Hang zina dengan orang hutan ke? Cik oi, abang oi, cik tak nak pergi Zoo Taipei pun. Dah macam mana dah muka serupa. Jadi anak tu anak suami dia, mengaku je lah, terima saja anak dia. Sebab dia punya firash. Itu nombor satu. Nombor dua, dia kahwin dengan satu perempuan, 7 bulan kahwin, mengandung, dapat anak. 7 bulan kahwin, beranak. Padahal baru 7 bulan dah beranak. Anak siapa ni ustaz? Anak si suami. Tapi ustaz, masa dia mengandung tu, masa dia kahwin, perempuan tu dah mengandung ustaz, 2 bulan ustaz. Anak suami dia. Sebab dia mengandung lebih daripada dia kahwin, dapat anak lebih pada 6 bulan. Kalau dia kahwin, dapat anak lebih 6 bulan, dapat anak, maka anak itu adalah anak dia, walaupun benih daripada orang lain. Ni anak kita kahwin, dia kahwin bulan 1 Januari, bulan 8 dah beranak, cukup sihat 9 bulan elok. Anak tu anak siapa? Anak menantu kita, anak kita lah, cucu kita lah, anak kepada anak kita lah. Tapi ustaz, dia kahwin bulan 1 ustaz, patut dia beranak bulan 10. Sebab siapa bulan 8 dah beranak? Tak tahu, dia pun guna ubat tu kot. Ni maknanya menantu saya dah projek dengan orang lain ustaz. Dah, dia anak pada anak Tuan Haji, maknanya cucu Tuan Haji. Tak, saya tak mengaku ustaz. Tak mengaku sudah. Dia anak kepada anak Tuan Haji. Sebab menantu Tuan Haji mengandung lebih 6 bulan. Masa tu ruh belum ditiupkan. Bila bercampur dengan anak Tuan Haji, maka anak Tuan Haji. Tahu, tapi masalah dia benih orang lain ustaz. Bila nak faham ni Tuan Haji? Dah kata anak tu anak-anak pada Tuan Haji, cucu Tuan Haji, anak-anak pada anak Tuan Haji lah.
Yang bukan anak Tuan Haji apa? Kahwin bulan 1, bulan 4 dah beranak. Tu tak boleh boh anak Tuan Haji punya bin. Pasal kurang 6 bulan. Tu nak bin siapa? Bin Abdullah. Okey Ustaz. Dia menantu saya ni nikah bulan 1, bulan 4 dah beranak. Jadi anak tu anak siapa Ustaz? Anak Abdullah. Jadi dengan anak saya macam mana? Pak tiri. Boleh kahwin tak Ustaz? Tak boleh kahwin. Pasal dia kahwin dengan mak. Pasal anak Tuan Haji kahwin dengan mak budak tu. Bila dah kahwin dengan mak budak tu, maka anak tu anak tiri Tuan Haji. Anak tiri pada anak tiri anak Tuan Haji. Tak boleh kahwin. Tapi bukan benih dia Ustaz. Memanglah bukan benih dia. Tapi pasal dia dah menikah dengan menantu pakcik, maka menantu pakcik tu dah jadi isteri dia. Bila sebut isteri, mana-mana anak yang lahir daripada isteri tak boleh dikahwinkan. Boleh faham? Contoh apa? Contoh. Era Fazira menikah dengan Yusri KRU. Era Fazira menikah dengan Yusri KRU. Dah Ustaz pasal apa Ustaz bagi contoh artis ni? Pasal hak tu tuan-tuan kenal pun. Kalau saya bagi contoh tuan-tuan kan kenal pun. Kamariah nikah dengan Dola. Yang mana satu Kamariah ni? Tobat lahum tuan-tuan tak kenal. Tuan-tuan tak boleh nak bayang. Era Fazira menikah dengan Yusri, nikah bercerai, tak ada anak. Era Fazira lepas edah nikah pula dengan Tengku Imran, dapat anak perempuan. Yusri dengan anak Era Fazira tadi tak boleh kahwin. Pasal apa tak boleh Ustaz? Bukan anak Yusri. Lagipun mereka dah bercerai dah. Sebab dia pernah kahwin dengan Era. Mana-mana anak yang lahir daripada Era dengan siapa pun lelaki dia, dengan Yusri tak batal air semayang. Yusri tak boleh nikah. Faham abang? Man in black, faham abang? Boleh faham? Pening kepala Ustaz. Lagi sekali saya bagi terang betul-betul faham. Terang betul-betul. Era menikah dengan Yusri, tak ada anak, 2-3 tahun nikah tak ada anak, cerai. Era menikah dengan Imran, dapat anak perempuan. Faham tak tahu ni? Faham. Anak Era yang perempuan tu, anak Era dengan bekas suami dia Yusri tadi, budak tu tak boleh kahwin dengan Yusri. Tak batal air semayang, tak boleh kahwin. Faham tak setakat tu? Pasal apa tak boleh kahwin? Sebab Yusri pernah menikah dengan Era. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Angguk bila. Boleh. Abang isteri dia berapa orang? Satu. Pernah kahwin tak lain? Belum lagi. Belum tu. Bukan tak pernah, belum maknanya kan. Berhati-hatilah di jalan raya. Katalah abang ni, abang nikah isteri nombor 2. Katalah, minta maaf lah kak isteri kalau dia main malam ni. Katalah abang kita ni menikah lagi seorang isteri nombor 2. Isteri nombor 2 abang ni janda anak 2 orang. Abang dengan janda anak 2 tadi, dengan anak-anak dia batal tak semayang? Batal tak? Dengan anak tiri abang batal tak? Tak batal lah. Anak tiri. Okey, isteri nombor 2 abang ni janda, anak 2 perempuan. Jadi abang ni dengan anak yang isteri nombor 2 ni tak batal sembahyang sebab anak tiri. Pasal apa tak batal? Sebab dah menikah dengan mak dia. Nak batal lagu mana? Dan 2 tahun menikah. Dan 2 tahun cerai. Bercerai dengan isteri nombor 2, bercerai. Habis edah 4 bulan habis edah tu nikah dengan saya pula, isteri nombor 2 abang.
Nikah dengan saya pula. Tak apa, dia tak mau saya ambil, tak apa. Saya suka menolong insan yang lemah, kata kata. Saya pun ambil, dengan saya beranak pula bini ni. Beranak pula. Dapat anak perempuan. Abang dengan budak hak tadi hak baru beranak hak laki, perempuan ni tak batal air sembahyang. Walaupun anak saya dengan abang tak batal. Sebab apa tak batal? Sebab abang pernah kahwin dengan isteri saya. Maka anak yang lahir daripada bekas isteri, anak yang lahir daripada isteri tuan-tuan, anak yang lahir daripada bekas isteri tuan-tuan, mana-mana anak sekalipun tak boleh kahwin dengan dia. Dipanggil anak tiri. Boleh faham? Tak boleh faham kita tahu. Boleh faham ya? Baik. Jadi balik pada kes kita tadi. Dia menikah bulan 1, bulan 4 dah beranak. Maka anak tadi tidak boleh dibinkan pada si suami. Sebab tak cukup 6 bulan mereka kahwin. 4 bulan dah beranak. Yang kedua, tak boleh dapat pusaka. Yang ketiga, tak boleh jadi wali. Tetapi tak batal air semayang. Aurat pun boleh tengok. Daripada pusat sampai ke lutut saja tak boleh tengok. Hak lain boleh tengok. Tak batal air semayang. Dan tak boleh kahwin. Walaupun bukan benih dia. Sebab dia kahwin dengan mak budak perempuan tadi. Okey Ustaz. Okey, yang itu saya faham. Sekarang ni Siti dengan Mae bercinta. Siti dengan Mae bercinta. Kemudian balik pada sekolah, mereka buat projek kat Taman Tasik. Orang pergi sekolah, mereka projek mengandung Siti. Umur 17 tahun mengandung, Mae 18 tahun. Jadi bila Siti mengandung, Mae takut. Mae naik bas ekspres, lari pergi Kuala Lumpur. Siti mengandung, Siti beranak. Soalan saya, Mae tadi boleh tak kahwin dengan anak dia ni, anak Siti ni? Dalam mazhab kita boleh kahwin. Walaupun tu benih Mae, tapi benih tak sah. Sebab masa mereka projek, mereka belum kahwin. Hukum dia boleh kahwin. Boleh faham? Boleh faham? Okey, boleh kahwin. Tapi tu anak dia Ustaz. Tu bukan anak dia. Anak tak sah taraf, boleh kahwin. Okey Ustaz. Mae dengan Siti bercinta. Dalam duk bercinta mereka berzina Ustaz. Tapi tak mengandung. Oh, tak mengandung pula. Oh, tu heran lah, tak mengandung. Jadi, lepas tu tak jadi apa? Tak jadi apa? Jadi mak Siti ni pula berkenan kat Mae. Mak Siti ni janda. Boleh tak Mae kahwin dengan mak dia, mak si Siti ni? Dalam masa dulu dia pernah projek dengan Siti, anak dia sendiri. Duduk depan ke? Boleh kahwin tak? Mae dengan Siti belum kahwin, bercinta, berzina lah. Bila berzina, tak mengandung apa, tak apa, biasa, bosnya bohjan, tak jadi apa. Umur 20, Mae ni umur 20, mak Siti umur 38. Dia mengorak, Mae dapat nikah dengan Mae. Sah tak kahwin Mae dengan mak si Siti? Sah tak? Sah. Tapi Ustaz, kan dia dah projek dengan Siti. Siti dia dapat, mak Siti dia dapat, macam mana? Rezeki dia kot. Rezeki kepala otak dia. Yang tak boleh kahwin dengan mak ni apa? Bila dah akad nikah. Bila dah akad nikah dengan anak, dengan mak tak boleh kahwin sampai bila-bila dah. Sekarang dia dengan Siti tak dam nikah, pergi projek dah. Dia tinggal Siti, dia ambil mak. Menong Siti ni, tak guna punya jantan. Yang tu boleh sebab dia belum kahwin dengan si Siti. Baik. Kemudian
Anak bagi yang mempunyai isteri atau jariah, bagaimana terupanya? Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, sabda Nabi SAW, al-waladu lil firash, maknanya apabila adalah bagi seseorang lelaki atau isteri, jadilah isteri dan jariah itu firash baginya. Maka jika isteri atau jariah beranak dalam masa yang mungkin beranaknya, nescaya dikatakan dia adalah anak baginya. Dan jadilah antaranya dan anak itu berpusaka-pusaka dan lain-lainnya mengikut segala hukum dan hukum anak beranak. Sama ada mukanya serupa atau tak serupa dengan si bapa, hukumnya ialah jadi anak. Dan bermula masa yang boleh dikatakan anak daripada seorang itu ialah kira-kira 6 bulan. Tarikh daripada mereka mula berkahwin sebagai suami isteri. 6 bulan mereka kahwin, lebih 6 bulan dapat anak, maka boleh dibinkan pada si suami. Maka bila dibinkan, boleh dapat pusaka, boleh dapat semua, dapat macam anak biasa, boleh jadi wali dan sebagainya. Jadi kalau satu-satu orang kahwin 8 bulan kahwin dah beranak isteri dia, maka itu adalah anak mereka berdua. Walaupun benihnya daripada orang lain, dia cuma jadi pak sanggup, tetap dikira anak dia, sebab dia kahwin lebih daripada 6 bulan daripada tarikh dia beranak. Kalau dia beranak kurang daripada 6 bulan daripada tarikh mereka menikah, maka anak tadi tak boleh dibinkan kepada bin si suaminya atau si bapaknya, maka jatuh adalah anak tiri. Walaupun anak tiri, tak batal aismaya dan tak boleh menikah, cuma tak boleh dapat pusaka dan tak boleh dapat jadi wali. Itu saja. Baik, habis. Kita akan sambung lagi bab ni. Ada soalan? Ada soalan? Saya nak habis awal sebab saya ada satu lagi ceramah di Cangkat Ibul. Ya, nak ke Cangkat Ibul pula. Tak ada nah. Kita jumpa lagi di lain masa. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum mansurna alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر